Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saudara-saudari gele. Wanakkam. Kabare? Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Saya baru tadi di Bukit Melawati, kemudian singgah di sini. Sebelum datang untuk hadir ke pentas politik, hari ini kita ada mesyuarat Jemaah Menteri. Perdana Menteri mengingatkan menteri-menteri semua mesti terlibat dalam kempen. Jangan tinggalkan tugas hakiki kerja untuk rakyat, tapi jangan tinggalkan tugas hakiki politik juga, iaitu untuk bersama rakyat, untuk melawan fitnah dan menangkis pertikaian daripada pertikaian nasional. Kita tak kata dia perikatan nasional. Saya sebut pertikaian nasional. Sebab tuan-tuan dan puan, realitinya tak kiralah apa juga kebaikan yang kita buat, tak kira apa jugalah kejayaan yang telah kita tepa, masalah yang kita selesaikan mesti dipertikai. Saya bagi contoh, baru-baru ni Perdana Menteri sewaktu Hari Peneroka beberapa hari yang lalu memberi penjelasan bahawa rupa-rupanya selama ini bila Tan Sri Muhyiddin dulu umumkan dia lupuskan hutang Felda, dia memang usaha untuk lupuskan tapi dia tak sign dokumen. Perkara ini penting sebab bapa pengumuman, kita semua kenal Tan Sri Muhyiddin ni sebagai bapa pengumuman. Dia suka buat pengumuman. Dia tak suka kalau dia buat sidang media, dia tak suka ditanya soalan. Dia tak suka ditanya soalan. Dia suka umum sahaja, hantar PDF, itu dah cukup. Tapi rupa-rupanya bila dia umum nak lupuskan hutang Peneroka Felda, dia lupa nak sign dokumen. Bila Menteri Keuangan buka fail, ini sahih ya. Perawinya sahih. Perawinya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan, dia buka fail, dia tengok Allah tak sign. Maksudnya tak lengkap. Dia macam tuan-tuan dan puan, ya. Kita katalah ya. Saya ada dokumen, ya, saya umum tapi saya tak sign, ya. Tak lengkap lah. Cakap nak beli rumah, kita dah masuk tapi tak sign kontrak. Jadi keadaan dia itulah yang menimbulkan kesukaran bagi Felda. Saya nak cerita sikit bab Felda ni. Sini tak ada Felda kan? Tak ada kan? Tapi saya cerita sikit je. Saya ni anak Felda. Ayah saya dulu pengarah besar Felda. Jaga Felda daripada tahun 69 sampai dipensionkan tahun 2004. Satu je tempat kerja dia, Felda. Jadi bila Datuk Seri Anwar menjelaskan rupa-rupanya Tan Sri Muhyiddin, bapa pengumuman, mengumumkan hutang Felda telah lupus tapi tak sign. Allah. Tapi apa yang Perdana Menteri buat? Dia sign. Dia umum. Itu pun nak dipertikai. Patutnya dia cakap, Tan Sri Muhyiddin cakap, Alhamdulillah, selesai. Yang saya mulakan telah diselesaikan. Bolehlah dia kata dia mulakan. Tapi masalah dia mula tapi tergendala separuh jalan. tak lengkap. Ya. Jadi inilah kumpulan-kumpulan puak-puak orang-orang. Apa juga yang kita buat, ya, mesti dipertikai. Saya bagi contoh kedua. Seorang lagi watak yang penting, watak yang besar dari pertikaian nasional, iaitu Sanusi. Siapa sini kenal siapa Sanusi? Kenal ya? Helmi kenal. Sanusi ini dia terlalu terkenal. Kadang-kadang kita juga, Datuk Lokman, yang bagi dia platform, kan? Tapi saya haraplah wacana Sina yang berikutnya dalam pentas tu letak Sanusi, letak Datuk Lokman. Baru betul. Baru buku bertemu ruas. Baru terbakar Dewan. RTM kena buat. Allah, nanti kan panas. Baru meletup ke tak? Baru rating naik. Sanusi dengan Datuk Lokman. Ataupun kalau nak letak betul-betul level, bukan level lah kan, tapi
Saya rasa Sanusi semalam dia datang ke Selayang. Datang ke Selayang, pertikai, segala benda dia nak pertikai. Dia kata saya tak buat kerja lah, dia kata saya marah lah, koyak lah, ugut nak hantar radioka ke rumah siapa-siapa lah. Saya kena bagi penjelasan, tuan-tuan puan-puan. Sebagai seorang menteri, Menteri Komunikasi dan Digital, adalah menjadi tanggungjawab saya untuk pastikan kita semua ikut undang-undang dalam negara kita. Termasuklah undang-undang berkaitan dengan penggunaan handphone, ya, aplikasi media sosial macam TikTok. Saya pasti semua ni, ramai di kalangan di sini ni, adik-adik ni, semua ni pandai guna TikTok kan? Semua ada guna TikTok tak? Semua dah menyorok dah. Betul lah tu. Tapi kalau kita guna media sosial, tapi tak berhati-hati, tak berjaga-jaga, yang kita tulis tu mengguris hati orang bangsa lain, orang agama lain, kalau dia menyentuh, ya, mengejek, memperolok, memperlekeh institusi raja-raja Melayu, tak boleh. Jadi saya mesti bagi peringatan. Tapi yang berlaku, ada satu laman web, tuan-tuan puan-puan, ada satu laman web, ya, mereka petik cerita saya separuh jalan sahaja. Biasalah tu pertikaian, dia semua nak pertikai, jadi tak cerita seluruh jalan cerita, dia cuma cerita satu bahagian je. Dia tak dengar bab lain yang saya cakap sebab terlalu masuk akal, ya. Jadi dia tak terima, dia hanya ambil yang hujung-hujung je. Dan dia pertikaikan. Sanusi apa dia buat semalam? Dia pertikaikan, dia kata internet, tempat dia berucap tu, dia kata Selangor ni masalah internet. Dia kata Menteri Komunikasi tak buat kerja. Dia mengejek saya, herdik ramai orang lah. Sanusi ni kerja dia herdik je. Kalau minta dia buat kerja menteri besar, saya pun tak pasti apa yang dia berjaya lakukan. Tuan-tuan puan tengok dekat Langkawi tu, dia kata ada pelaburan 40 bilion, dia dengan bangganya umumkan sampai ke hari ini, tak ada apa-apa dekat atas tanah tu, padang jarak, padang tukugo. Yang ada hanya pagar je. Saya pergi hari tu, saya tengok, dia kata Widat Group 40 bilion nak masuk. Saya tengok kosong lagi. Itulah dia, Sanusi. Cakap, sembang kencang, buat kerja, kurang. Tapi, yang perlu kita tanya dengan Sanusi ni, sebab, bila kita cakap dengan dia, fakta, kita bagi angka, kita tunjukkan prestasi di negeri Selangor, apa yang telah berlaku, dia tak boleh terima. Yang dia tahu hanya bergurau, macam tu. Itu je lah dia tahu buat. Macam badut. Sanusi ni badut. Tapi, ada dua perkara yang saya tak boleh terima langsung dengan apa yang Sanusi buat, terutama malam tadi. Dan saya nak ingatkan tuan-tuan puan-puan semua, ya, semua yang hadir di sini, termasuk abang-abang polis, semua yang hadir di sini, jangan sentuh isu 3R. Raja-raja dah titah, Perdana Menteri dah sebut, Ketua Polis Negara telah ingatkan. Tapi tuan-tuan puan-puan, yang saya sangat kesal, malam tadi Sanusi perlekehkan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dia ejeknya. Itu tu biadab, itu tu derhaka. Itulah kualiti yang ada pada Perikatan Nasional. Jadi, saya tak nak cakap lebih-lebih. Saya tak nak sebut lebih dari itu. Tapi, setelah peringatan daripada Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, daripada Perdana Menteri, daripada IGP, berani buat, berani hadap. Berani buat, berani cakap, berani hadap. Jangan ingat, kita ni cakap saja. Saya tak boleh tahan bab ni. Sebab dia sembang seolah-olah dia tahu semua. Tak ada siapalah boleh pertikaikan dia, kan. Tapi saya kena tegur satu lagi perkara. Orang dah mula cakap, orang dah mula tanya, orang dah mula minta penjelasan daripada Sanusi. Macam mana rumah banglo tu besar sangat? Dia kata abang dia punya. Abang kerja offshore. Abang kerja offshore. Abang dia kerja berhempas pulas lawan dengan ikan yu, dia kata. Ikan yu ke ikan ai ke banglo tu. Ya, jadi orang dah mula tanya. Banglo ni besar je.
Jadi saya malam ni nak ambil kesempatan bagi tahu tuan-tuan perempuan, ada rakaman, kalau pihak berkuasa nak siasat Sanusi pasal isu rumah ni, siasatlah. Kita tak halang. Sanusi pun penjelasan yang dia bagi pun tak ke mana, tak setakat itu je. Dia mesti sedia. Saya cabar Sanusi. Saya cabar di sini, di malam ini, ya pada malam ini di Tanjung Karang, saya cabar Sanusi. Isytihar harta kamu. Untuk makluman tuan-tuan perempuan, saya dah isytihar dulu. Sebelum PRU, saya dah isytihar. Malah pengisytiharan saya masih ada online lagi. Masih. Isytihar lagi. Boleh. Saya ada, di Tanjung Karang, saya sebut. Saya ada jam Casio satu. Jam kalkulator. Telefon ada dua. Satu sini, satu dalam kereta. Ini iPhone baru. Ini saya ada kasut. Kasut ni saya beli dekat JPO, Johor Premium Outlet, Bantu Bangsa Johor. Tapi saya cabar Sanusi, ya, untuk isytihar harta. Kalau diberanilah. Kalau berani, alhamdulillah. Tapi isytihar harta mesti sedia untuk hadap dengan SPRM. Tak apalah, hadaplah. Kenapa saya sebut perkara ini, tuan-tuan dan puan? Integriti itu sangat penting. Tokoh itu sangat penting. Bukan hanya pandai sembang kencang. Kalau tak berjaya untuk selesaikan masalah rakyat. Tapi saya mengaku, sebagai Menteri Komunikasi, memang di kawasan banyak kawasan kita hadapi macam-macam masalah. Di sini ada internet tak? Ada internet tak? Slow, ada internet. Tapi saya tengok saya ada 5G. Sini ada 5G. Tengok dekat Tanjung Karang ada. Ada, tapi baik saya cek. Sambil bercakap ni saya cek sikit macam mana internet. Kita boleh guna buat speed test. 5G. Sini ada 5G. Saya letak sini dulu. Bila tengok dulu kelajuan. 5 ni saya tak menipu 700 Mbps. 692 Mbps 5G. Ya, dekat Tanjung Karang. Sanusi malam tadi dia ejek saya. Dia ejek saya live, ya. Dia kata Fahmi Fadil tak buat kerja, dia suka naik basikal dalam pejabat. Sanusi. Di Tanjung Karang di sini ni kelajuan 5G 692 Mbps. Pui kamu. Ini baru gear 1, tuan-tuan dan puan. Kita belum lagi masuk ke fasa pendamaan calon. Saya nak maklumkan kepada semua, ya. Saya telah diarah untuk berkampung di negeri Selangor untuk bagi kekuatan kepada kawan-kawan, pastikan UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan berjaya menang sebanyak mungkin semua kerusi yang kita pertandingkan pada PRU ke-15 ini. Jadi, kepada semua kawan-kawan, jangan risau, saya akan bersama. Tapi tugas hakiki kita, the job that we must do, tuan-tuan dan puan, ialah menjelang 12 hari bulan Ogos, kita keluar beramai-ramai dan kita undi calon BN dan Pakatan Harapan. Boleh atau tidak? Boleh. Sedia atau tidak? Ni akak macam tak ready, Kak. Dah makan belum? Tadi saya nampak ada mi goreng. Dah makan dah? Baik. Tak cukup. Ni Pak Ya lah ni tak buat. Saya belanja. Tapi kita kena sedar, tuan-tuan dan puan. Kita kena ambil pengajaran. Jangan kita terjerumus dalam satu kancah seperti apa yang berlaku dengan parti PAS yang telah tewas dalam Mahkamah Pilihan Raya, dan mahkamah telah memutuskan bahawa kerusi Kuala Terengganu mesti dikosongkan sebab berlaku sogokan, bukan sedekah, ya, bukan sedekah, sogokan dalam pilihan raya. Jadi saya bagi peringatan kepada semua, Datuk Menteri Besar pun dah nak sampai, caretaker Datuk Menteri Besar, sepanjang pilihan raya negeri ini, sila berhati-hati.
Ya, kerana kita tak nak terpalit dengan apa-apa insiden ataupun kejadian ataupun tingkah laku ataupun aktiviti yang tak diingini. Tapi kita kena pastikan bahawa ini daun permatang. Daun permatang ini mesti kita kekalkan dan kita mesti berusaha untuk bentuk kerajaan perpaduan di negeri Selangor. Boleh atau tidak? Bolehkah? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya akan kembali lagi. Saya akan sentiasa berada bersama rakyat Selangor untuk pastikan kita berjaya membentuk kerajaan perpaduan menjelang 12 hari bulan Ogos nanti. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada insan dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kita ucapkan selamat datang kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari. Satu tepukan gemuruh untuk beliau. Bina kota, bina Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Negeri Selangor, Yang Berhormat YB Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi dan Digital, Datuk Sulaiman Razak, Pak Ya, hadirin hadirat, rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Tambah-tambahnya, Alhamdulillah saudara, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT dapat kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Apa khabar orang Tanjung Karang? Semua okey? Hari ini saya rasa antara detik yang bersejarah. Sebelum ni saya turun berjumpa dengan kawan-kawan UMNO. Hari ini saya turun sekali lagi ke Tanjung Karang. Hari ini ada kawan-kawan Pakatan Harapan dan bersama dengan kawan-kawan UMNO. Dan nampak gayanya semua boleh duduk campur-campur, tak janggal. Betul? Sudah bersedia untuk kita pastikan negeri Selangor ini terus kita kekalkan di bawah kerajaan perpaduan. Boleh? Alhamdulillah. Saudara, hari ini kawan-kawan kita di sebelah sana, dia nak jadikan negeri Selangor ni sama macam Kelantan. Anda sokong? Kita nak Selangorkan Kelantan, kita nak Selangorkan Kedah, kita nak Selangorkan Terengganu. Dia nak Kelantankan Selangor ni, tuan-tuan. Mari kita gelak ramai-ramai. Saudara, cuba kita bayangkan tuan-tuan, setiap tempat yang mereka berkuasa, saudara, dia ada masalah penyakit 3 serangkai. Siapa tahu apa masalah penyakit 3 serangkai bila PAS dapat kuasa, tuan-tuan? Pertama, saudara, penyakit dia, negeri tu mesti air ada masalah, betul? Selangor memang ada masalah air, tapi sekali-sekala je, tuan-tuan. Betul tak? Tetapi ada tak kita tengok Selangor macam negeri Kelantan? Air sentiasa macam teh ais? Ada? Tak ada. Kita lihat negeri Kedah umpamanya, tuan-tuan. Kadang-kadang air dah tak macam teh ais, air langsung tak ada. Betul tak? Hari raya ramai yang balik jadi mangsa, tuan-tuan. Kemudian kita lihat masalah kedua, saudara, bila mereka tak tahu macam mana nak diversify their source of income, tak tahu macam mana nak memperbagaikan sumber pendapatan, tuan-tuan, mereka akhirnya akan menjarah apa juga yang ada hasil bumi di negeri tersebut. Kita lihat di Kelantan, pembalakan dahsyat tak dahsyat, tuan-tuan? Kita lihat bukan hanya pembalakan dahsyat, saudara. Mereka juga melakukan pelombongan
emas dengan berleluasa, sama ada secara halal, secara haram, semua dia sapu. Betul tak betul? Masalah ni ada di negeri Kedah ataupun tidak? Ada tuan-tuan. Cuma dia guna lain pelombongan rare earth ataupun REE yang Nik Amar tak pandai nak sebut. Hari ini bila Sanusi sebut pasal rare earth, dia kata negeri Kedah akan kaya raya kerana rare earth ini. Maka Nik Amar kata, kalau diberi peluang satu penggal lagi, kita memerintah negeri Kelantan, kita akan kayakan rakyat negeri Kelantan dengan rare earth ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau rare earth ini dijumpai di negeri Kelantan, saya yakin tuan-tuan, memang rakyat Kelantan akan kaya. Tuan-tuan percaya tak? Percaya tak percaya? Tuan-tuan, negeri Kelantan memang negeri yang paling kaya, tuan-tuan. Kerana negeri lain kita tengok, contoh macam negeri Selangor, ada menteri besar dan esko-esko kerajaan negeri pakai Mercedes, ada? Tak ada, tuan-tuan. Hanya di Kelantan, tuan-tuan, dikala masalah air tak selesai, dikala kerajaan negeri, tuan-tuan, bila mereka ini sesedara nak membayar gaji kaki tangan awam, ini masalah ketiga. Masalah tiga serangkai. Bila nak bayar gaji kaki tangan awam, saudara, mereka mengharapkan supaya kerajaan pusat datang bantu. Begitu jugalah di negeri Kedah, saudara. Inilah realiti apa yang berlaku. Dan dalam keadaan rakyat sedang susah, air ada masalah, kita lihat mereka sanggup mengeluarkan kereta Mercedes dengan harga jutaan ringgit, tuan-tuan, untuk menteri besar dan esko kerajaan negeri. Negeri-negeri lain ada? Tak ada, tuan-tuan. Tidak ada. Tidak ada. Itu sebabnya, kalau misalnya betul-betul rare earth ini, tuan-tuan, ada di negeri Kelantan dan mereka akan mulakan pelombongan rare earth ini, ataupun nada bumi ini, saya percaya lepas ni dia orang dah tak naik Mercedes. Dia pergi kerja naik Rolls Royce, tuan-tuan. Ini realiti dia. Saudara, hari ini mereka tahu bahawa mereka tak boleh nak mengubah negeri Selangor ini menjadi macam negeri Kelantan. Kerana di negeri Kelantan jumlah masyarakat Melayu ramai. Terutamanya masyarakat yang tak kisah, dia mandi pakai air teh ais ke, kopi O ke, dia tak kisah. Janji Islam, dia kata. Hari ini, tuan-tuan, mereka memainkan sentimen perkauman keterlaluan. Seolah-olah kalau masuk PAS itu masuk Islam. Kalau keluar PAS itu macam keluar Islam. Kalau undi PAS itu macam masuk syurga. Kalau undi parti lain, PH atau BN, masuk neraka. Hari ini saya nak beritahu dengan kawan-kawan di Tanjung Karang ini, di Dun Permatang. Dun Permatang ini. PAS ialah parti politik. Tuan-tuan, PAS ialah parti politik. Islam itu adalah agama ataupun cara hidup, ad-din. Berbeza, tuan-tuan. Masuk PAS bukan masuk Islam. Keluar PAS bukan keluar Islam. Ini kita kena ajar kepada anak-anak dan isteri kita serta ahli keluarga kita daripada sekarang. Mereka dah rosakkan pemikiran anak-anak kita daripada pasti lagi. Itu sebab hari ini, saudara, kalaupun kita lihat dari segi realitinya, sistem pendidikan kita di Malaysia ini, penerapan nilai-nilai Islam, bila mula ni, tuan-tuan? Kalau kita tengok zaman nenek moyang kita, saudara, nenek-nenek kita, kalau nak tahu macam mana nenek-nenek kita, tuan-tuan, kita tengok filem P. Ramlee. Tahap kefahaman nenek-nenek kita terhadap Islam jauh lebih rendah berbanding sekarang. Betul tak betul, tuan-tuan? Dulu kalau tengok filem P. Ramlee, berapa ramai orang wanita-wanita Islam yang pakai tudung? Ramai tak? Kalau wanita Islam pakai tudung, rata-ratanya peminta sedekah, ataupun anak yatim. Ini kita nampak pakai tudung. Kalau kita tengok dalam filem P. Ramlee, wanita-wanita kalau di tepi pantai mereka pakai bikini. Betul? Betul tak betul? Saloma, tengok Saloma, Zaitun apa semua sekali, mereka pakai bikini.
Kalau kita pergi tepi pantai ni, ada boleh tengok tak orang Islam pakai bikini, tuan-tuan? Ada tengok tak? Jarang. Kalau Mak Saleh, ada. Betul tak? Sebab apa? Sebab hari ini, generasi hari ini, tuan-tuan, saudara, mereka lebih faham tentang Islam, lebih faham tentang tanggungjawab, kewajipan untuk menutup aurat berbanding dengan dulu. Ini saya ambil simple analogi. Maknanya apa? Maknanya akibat daripada sistem pendidikan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia ini, maka rakyat kita lebih faham tentang Islam. Tuan-tuan, siapa yang buat ni, tuan-tuan? Ini semua bermula, tuan-tuan, bukan zaman Mahathir menjadi Menteri Pelajaran, tidak. Ini bermula ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim, tuan-tuan, menjadi Menteri Pelajaran, saudara. Penerapan nilai-nilai Islam ini diterapkan dalam sistem pendidikan rakyat Malaysia, UIA, dan apa juga bentuk kolej Islam lah, sistem tahfiz dan sebagainya. Kebanyakannya, saudara, zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita lihat dari segi perbankan Islam. Perbankan Islam juga berlaku, saudara, ketika Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Kewangan. Jadi bagaimana mungkin, tuan-tuan, mereka boleh hari ini mengatakan, kalau kita tengok semenjak Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, kalau dulu, tuan-tuan, Seri Perdana ini ialah kediaman rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, betul tak betul? Hari ini, tuan-tuan, hampir setiap minggu, kalau tidak pun 2 minggu sekali, kediaman rasmi ini bila datang hari Khamis malam Jumaat akan menjadi pusat pengajian. Ulama-ulama besar dibawa, tuan-tuan. Jadi bagaimana mungkin, tuan-tuan, di bawah pemerintahan kerajaan perpaduan ini, kita nak percaya bahawa Islam akan diabaikan dan Islam terancam. Berapa ramai semenjak pemerintahan Datuk Seri Anwar ini, orang Islam telah dimurtadkan oleh orang-orang DAP. Ada tak ada, tuan-tuan? Tak ada. Tidak ada. Berapa banyak sekolah tahfiz, berapa banyak sekolah agama yang telah pun ditutup oleh kerajaan perpaduan ni? Ada tak ada, tuan-tuan? Malah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, tuan-tuan, baru-baru ini mengadakan perhimpunan para hufaz, tuan-tuan. 23,000 orang para hufaz, para tahfiz, saudara, telah dihimpunkan. Dan selepas ini, tuan-tuan, tak payah lagi hantar anak kita pergi ke sekolah apa yang dipanggil sebagai pasti. Hantar anak pergi sekolah pasti, dia akan melakukan indoktrinasi ke atas anak-anak kita supaya membenci pemimpin-pemimpin negara. Lepas ni, tuan-tuan, boleh hantar anak pergi ke Kemas. Kerana selepas ini, saudara, Kemas akan ada silibus pelajaran yang jauh lebih advance berbanding dengan sekolah-sekolah tadika biasa. Kita akan perkenalkan mata pelajaran bahasa Arab. Kita akan memperkenalkan, tuan-tuan, silibus mini tahfiz, pendahuluan ataupun pratahfiz untuk anak-anak kita. Daripada tadika Kemas lagi, tuan-tuan, mereka akan diterapkan dengan nilai-nilai Islam, dengan pengetahuan agama Islam yang lebih mendalam. Tuan-tuan, kita bagi jaminan, saudara, bila kita nak bersama dengan kerajaan perpaduan ini, kita khususnya daripada UMNO, tuan-tuan, meletakkan 10 syarat. Syarat yang paling pertama yang kita tanya dengan kawan-kawan kita Pakatan Harapan, khususnya DAP, saudara. Apa pendirian DAP berhubung dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan? Apa pendirian DAP berhubung dengan soal kedudukan hak istimewa orang Melayu? Apa pendirian DAP berhubung dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Dan apa pendirian DAP, saudara, berhubung dengan kedudukan Raja-Raja Melayu? Jawapan YB Anthony Loke, tuan-tuan, dengan tegas bahawa DAP, saudara, DAP akur dan menjunjung perlembagaan negara. Itu sebabnya, tuan-tuan, kita tanda tangan perjanjian kerjasama
keempat-empat perkara ini saudara berada di dalam perlembagaan bersama-sama dengan rakan-rakan yang telah menjadi bapa kemerdekaan Tun Tan Cheng Lock, Tun Sambatan bersama-sama dengan Tunku Abdul Rahman. Jadi orang Melayu tak perlu bimbang. Hari ini saudara, kata-kata orang Melayu tuan-tuan, kata-kata orang Melayu yang risau sangat saudara, saya tengok Selangor mungkin tak berapa masalah, tapi di tempat lain khususnya di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, orang Melayu bimbang kerjasama baru antara UMNO dengan kawan-kawan Pakatan Harapan khususnya DAP ini akan menyebabkan kedudukan agama Islam ini akan tidak terjamin ataupun terancam. Saya nak bagi jaminan saudara, ini tidak akan berlaku sama sekali. Kami akan pastikan perkara ini akan terus saudara dijaga dengan baik insya-Allah. Saudara yang saya kasih sekalian, hari ini selain daripada isu agama, mereka memainkan isu janji-janji lama dalam sebelum pilihan raya. Antara janji yang biasanya mereka lontarkan, mereka ungkitkan, ialah kononnya, kita pun tahu bahawa Datuk Seri Anwar pernah menyebut sebelum ini bahawa kalau dia menjadi Perdana Menteri, dia akan turunkan harga minyak. Betul tak betul tuan-tuan? Kita tak nafikan benda ni betul. Tetapi saudara, satu benda yang tuan-tuan perlu faham, yang Datuk Seri Anwar sebut tentang harga minyak ini pun bukan sebelum pilihan raya umum yang ke-15. Dia sebut sebelum tu. Tetapi dalam pilihan raya umum yang ke-15, bukan hanya Pakatan Harapan mengemukakan apa yang dipanggil sebagai manifesto mereka. Bukan hanya Barisan Nasional mengemukakan manifesto mereka. Pakatan ataupun Perikatan Nasional juga tuan-tuan mengemukakan manifesto mereka. Tetapi hakikat dan realitinya tuan-tuan, ketiga-tiga manifesto ini termasuklah manifesto Gerakan Tanah Air oleh Tun Dr. Mahathir. Kesemuanya ditolak oleh rakyat. Betul tak betul tuan-tuan? Maknanya tidak ada sebarang manifesto yang diterima saudara. Tidak ada sebarang manifesto yang diterima oleh rakyat. Semua ditolak. Jadi apa yang Datuk Seri Anwar buat? Disebabkan kita tidak ada manifesto, maka kita tubuhkan jawatan kuasa saudara untuk mengkaji semua manifesto yang telah dikemukakan oleh 19 parti politik yang membentuk kerajaan perpaduan ini. Dan daripada semua manifesto ini, kita akan laksanakan apa yang mampu kita laksanakan, yang bersesuaian dan dipersetujui oleh semua. Kalau nak ikutkan ego Datuk Seri Anwar tuan-tuan, sudah pastilah dia nak janji dia untuk menurunkan harga minyak ini ditunaikan. Betul tak betul? Sebab orang akan kata dia tak tunai janji. Tetapi tuan-tuan, bila dia dah bersama dengan kami, dia dah bersama dengan Barisan Nasional. Barisan Nasional tuan-tuan, kita membuat keputusan untuk tarik balik subsidi petrol pada tahun 2014, pada 1 Disember 2014. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saudara, kalau kita tak tarik balik subsidi RON 95 diesel pada tahun 2014 tuan-tuan, apa akan berlaku? Perbelanjaan subsidi untuk RON 95 diesel ini saudara, termasuk dengan LPG, kos dia satu tahun 22.34 bilion ringgit. 22,340 juta ringgit tuan-tuan. Bukan sikit. Tetapi ke mana perginya duit ini? Saudara, duit ini datang daripada poket rakyat. Betul tak betul? Daripada cukai yang tuan-tuan bayar. Mungkin orang yang miskin dia tak bayar cukai. Tetapi mereka juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Betul tak betul? Mereka juga secara tak langsung menyumbang kepada kantong negara. Bila ada duit lebih tuan-tuan, kita pulangkan kepada rakyat semula dalam bentuk subsidi. Siapa yang perlu kita bantu dulu? Kalau dah nama pun subsidi. Subsidi ini apa? Subsidi ini ialah bantuan rakyat, bantuan kerajaan kepada rakyat dia. Bila kita nak subsidi, kita kena subsidi orang yang betul-betul memerlukan.
dalam konteks Malaysia hari ini, kita ada sistem B40 untuk golongan berpendapatan 40% paling rendah. Kemudian kita ada M40 dan kita ada top 20. Top 20 20% pendapatan paling tinggi. Kalau kita nak bantu, kita ada duit lebih. Kita nak bantu yang miskin dulu atau kita nak bantu yang kaya dulu, tuan-tuan? Mestilah kita bantu yang miskin dulu. Jadi kenapa kita revise balik daripada subsidi pukal yang kita bagi kepada semua orang, kita tukar kepada subsidi bersasar. Saya ambil contoh pasal petrol ni, tuan-tuan. Kalau ikut harga Jun tuan-tuan, 2014, setiap liter minyak ni kita subsidi 68 sen. Maknanya, kalau katalah B40 ni saudara rata-rata naik motosikal, betul tak betul? Kalau ada pun kereta, dia orang pakai MyV ke, pakai kancil ke, MyV pun kadang-kadang mahal. 54,000. Orang B40 pun kadang-kadang tak mampu, tuan-tuan. Kalau pakai kancil, isi minyak, Jun 2014. Tangki penuh boleh isi RM50. Kalau goncang-goncang sikit, tuan-tuan, mungkin boleh isi RM51. Berapa subsidi yang B40 ni dapat? Dia dapat RM50 ni, dia dapat RM17.40. Hanya RM17.40. Bila datang kelas menengah pakai Proton perdana, pakai contohnya Toyota Camry 2.0. Mereka isi minyak, tuan-tuan, tangki mereka boleh isi 3 kali ganda lebih banyak. Tangki mereka boleh isi RM150. Subsidi dia dapat lebih kurang RM50, tuan-tuan. Yang miskin tadi dapat RM17.40, yang kelas menengah dapat RM50. Bila datang yang top 20, tuan-tuan, dia bawa Jaguar ke, dia bawa R-Class ke, S-Class ke, Mercedes-Benz ke, lagi besar kereta dia, lagi kuat mentekan darah minyak, tuan-tuan, lagi banyak kerajaan kena subsidi, tuan-tuan. Adil ke tak adil, tuan-tuan? Tak adil. Tidak adil. 2014, tuan-tuan, saudara, subsidi yang terpaksa yang dibagikan kepada M40 dan the top 20 ni 70%. Tetapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia panggil jawatan kuasa kos sara hidup, tuan-tuan. Dan bila dia panggil jawatan kuasa kos sara hidup, saudara, jumlah ini bukan lagi 70%. Lebih 75% subsidi RON 95 diesel ni, saudara, pergi kepada hari ini saya nak beritahu antara benda yang kita kadang-kadang jadi sakit hati. Terdapat gerakan tersusun, saudara. Malah ayat-ayat yang mereka keluarkan, contohnya ayat yang keluar di Sina, ayat yang keluar di Utusan Malaysia, ayat yang keluar di Metro, ayat yang keluar di Berita Harian, ayat dia sama je. Dulu belanja dapur sekitar RM200. Saya tak nak cerita tentang lockdown. Kita cerita bulan 2, bulan 3 masa dia jadi Perdana Menteri tahun 2022. Kenaikan harga barang belum teruk lagi, tuan-tuan. Tetapi saudara, bila dia mempertahankan kuasa dia, kita lihat selepas bulan 4 sampai naik sampai kadar inflasi jadi 4.7% pada bulan Ogos 2022, tuan-tuan. Ini paling tinggi. Paling tinggi 4.7%, barang paling tinggi. Kalau nak kira ketika itu harga minyak masak, tuan-tuan, minyak masak berbotol ni, kalau paket ni kita subsidi. Minyak masak botol ketika zaman Muhyiddin RM7.70. Sekarang ni RM6.90. Kalau nak bezakan barang ni, saudara, sekarang jauh lebih murah berbandingkan zaman Muhyiddin ketika itu. Bila dia serah kepada Pak Mael, tuan-tuan, dia turun sikit. Tetapi bila Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, tuan-tuan, November, kita lihat bulan Disember, saudara, turun kadar inflasi, saudara, menjadi 3.8%. Januari turun lagi, tinggal 3.7%. Februari 3.7%. Mac tinggal 3.4%. April, tuan-tuan, April tinggal 3.3%. Mei tinggal 2.8%. Jun masih lagi 2.8%. Maknanya, saudara, hari ini di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia telah berjaya dapat menstabilkan harga barang.
Saudara, statistik ini bukan saya petik daripada Sinar Hairan, bukan. Statistik ini bukan saya petik daripada Berita Harian, bukan. Saya petik ni saudara daripada DOSM, daripada Jabatan Statistik. Bukan jabatan yang Datuk Seri Anwar tubuhkan. Ini dah berpuluh tahun dah ada dalam negara ni. Dan mereka tidak menipu, tuan-tuan. Itu sebab saya minta sahabat-sahabat, bila dengar berita di surat khabar ni, saya nak beritahu hari ni, kita tak mampu membayar media-media ni. Itu sebab kita tengok media-media ni hari ni, bila mereka dibayar oleh Perikatan Nasional, berita-berita yang mereka keluarkan, semua memihak kepada Perikatan Nasional. Betul tak betul, tuan-tuan? Kita baca tajuk yang ada di Sinar Hairan ni pun kadang-kadang kita hati pun panas. Betul tak betul? Hari semalam kita tengok. Tosren Javanti. Tuan-tuan tahu tak Tosren ni siapa? Tosren ni kawan saya, saudara. Kawan saya, kawan bapa saya. Dan dia bekas pegawai Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sinar Harian, tuan-tuan, ambil video dia. Beritahu, dia mengatakan bahawa hutang peneroka ni dilupuskan pada tahun 2021 oleh Muhyiddin. Dan dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni menipu. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan. Memang 2021 Muhyiddin Yassin telah membuat pengumuman bahawa hutang peneroka Felda dihapuskan. Betul. Malam ni pun saya boleh buat pengumuman. Mulai hari ini tuan-tuan, saya hapus dan lupuskan semua hutang tuan-tuan. Boleh? Setuju terima tak ni? Setuju tak terima? Saya cuma tolong umumkan, saya hapuskan. Siapa yang jadi wakil rakyat lepas ni, dia lah kena bayar. Itulah yang berlaku, tuan-tuan. Muhyiddin, tuan-tuan, dia umumkan hutang Felda, hutang peneroka Felda dihapuskan. Bila hutang peneroka Felda dihapuskan, saudara, siapa yang menanggung hutang itu, tuan-tuan? Hutang peneroka dihapuskan, yang tanggung itu, yang dia suruh supaya absorb, supaya menelan semua hutang itu, ialah Felda. Jadi macam mana Felda ni, saudara, nak telan hutang? Begitu banyak, tuan-tuan. Jumlah hutang ni saya nak beritahu, saudara, campur hutang peneroka, campur dengan hutang membeli FGB, saudara, nilai dia 9.9 bilion ringgit. 9,900 juta ringgit. Sikit ke banyak, tuan-tuan? Banyak. Jadi, kalau engkau umum, hutang dihapuskan, lepas tu Felda ni, tuan-tuan, Felda ni terpaksa terbitkan suku. Dia terbitkan suku ni maknanya dia terpaksa pinjam 9.9 bilion. Siapa yang nak bayar ni? Siapa yang nak bayar? Yang umum hutang hapus ialah Felda. Ialah Perdana Menteri yang ke-8. Tetapi saudara, yang tanggung ialah Felda. Yang kena buat terbitkan sukuk ialah Felda. Siapa yang akan bayar? Kalau ikut perjanjian, tuan-tuan, kerajaanlah kena bayar duit sukuk tu tadi. Tetapi, tuan-tuan, tak ada sebarang perjanjian ditandatangani oleh Muhyiddin Yassin bersetuju untuk bayar tiap-tiap tahun 1 bilion. Tak ada. Bulan Jun baru ni, barulah Datuk Seri Anwar Ibrahim, tuan-tuan, tanda tangan agreement, kerajaan setuju untuk bayar duit sukuk atas apa yang dipinjam oleh Felda ataupun sukuk yang diterbitkan oleh Felda, tuan-tuan. Sebanyak 990 juta ringgit setiap tahun selama 10 tahun. Barulah, tuan-tuan, kerajaan keluar duit. Jadi saya nak beritahu saudara, sama juga bila Tengku Zafrul, tuan-tuan. Tengku Zafrul mempertikaikan Tuan Dr. Mahathir. Tuan Dr. Mahathir kata ada orang datang jumpa dia nak bagi pelaburan 500 bilion. Pelaburan paling banyak pernah ada ni, saudara, satu tahun daripada pelbagai sektor, pelbagai individu, pelbagai negara ni. 300 lebih bilion je, tak pernah sampai 500 bilion. Bila Tengku Zafrul jawab, tiba-tiba Sinar Harian, tuan-tuan, tukar balik. Tukar balik. Dia kata 500 juta ringgit.
Lepas tu Mahathir pula kata Tengku Zafrul petik data yang salah daripada Sinar Harian. Saudara kita tengok betapa tidak ada integriti je surat khabar kita semata-mata kerana nak menjual media mereka ataupun nak mendapatkan media baik. Itu sebab rakyat negeri Selangor perlu tegas. Bila datang 12 hari bulan Ogos ini, kita kena tolak parti yang mengamalkan perkauman sempit ni. Boleh? Kita kena tolak mereka yang membayar media-media yang menyebabkan media-media ini tidak ada integriti dan melaporkan dengan cara yang cukup songsang. Dan kita kena pastikan tuan-tuan, jangan sampai negeri Selangor ini dikelantankan oleh mereka. Cukuplah dia rosakkan Kelantan, dia rosakkan Terengganu dengan penjualan tanah-tanah secara rakus saudara dilakukan oleh YB Samsuri. Cukuplah tuan-tuan. Ini masanya kita majukan lagi negeri Selangor di bawah sahabat kita Datuk Seri Amiruddin. Lepas Azmin Ali tinggalkan negeri Selangor, kita lihat dari segi foreign direct investment di negeri Selangor mencanak naik. Betul tak betul? Dari segi pendapatan negeri Selangor tuan-tuan sudah melebihi daripada negeri-negeri lain. Malah negeri Selangor menyumbang 1/4 daripada KDNK seluruh negara ni tuan-tuan. Kalau dalam keadaan kita hari ini dah cukup maju di negeri Selangor, kita nak ghostan ke belakang, kita nak jadi negeri yang mengharapkan pusat, nak bayar gaji pun harapkan pusat, maka melingkuplah negara ni tuan-tuan. Jadi kita letak tepi segala persengketaan kita sebelum ini. Kita pastikan, kita bulatkan tekad, kita kuatkan semangat. Siapa juga menjadi calon kita, tak kira dia pakai lambang BN ke, tak kira dia pakai lambang Pakatan Harapan ke, kita wajib turun mengundi dan kita undi calon kerajaan perpaduan. Boleh? Boleh! 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 Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah kuning lambang. Kecemerlangan jadi kenyataan. Terima kasih saudara pengurusi majlis, saudara Hanif, rakan-rakan pimpinan keadilan PH dan juga Barisan Nasional UMNO yang bersama-sama dengan kita, Datuk Sulaiman selaku Ketua Bahagian, Pak Ya selaku Ketua Cabang, Puan Rozana selaku Mantan Adun Permatang, pimpinan wanita, pemuda, angkatan muda dan semua yang dapat bersama-sama pada hari ini. Tak lupa sahabat saya, Datuk Lokman Adam. Orang dulu mana? Oh sebelah. Orang dulu kata muka saya dengan muka dia sama. Kalau tengok dekat-dekat sama lah. Dia jauh saya handsome sikit lah sebab saya muda. Jadi saudara dan tuan-tuan sekalian, saya rasa beberapa penceramah telah memberikan beberapa penjelasan penting untuk semua rakyat di dalam negeri kita ini membuat keputusan pada pilihan raya negeri yang akan berlangsung sebulan daripada sekarang. Hari ini adalah 12 hari bulan Julai. Maknanya 12 Ogos nanti, seluruh rakyat termasuk orang Tanjung Karang, orang Permatang, orang Sungai Burung, perlu membuat keputusan menentukan nasib kita 5 tahun lagi. Bagi Kerajaan Perpaduan dan juga Persepakatan Perpaduan, Pakatan Harapan, UMNO, Barisan Nasional dan 19 parti yang bergabung membentuk Kerajaan Perpaduan di Putrajaya pada masa akan datang, kita dah sebut bahawa kita ingin jamin apa yang disebut sebagai kestabilan dan juga memanjangkan dan melebarkan kemakmuran di negeri yang kita cintai ini. Di pihak sebelah sana, dia hanya cakap nak bentuk Selangor baru. Tak pasti nak baru ke, nak mundur ke, nak baru macam mana kita pun tak tahu lagi.
Itulah yang Datuk Lokman sebut tadi. Nampak-nampak gayanya, mereka hanya ingin membentuk negeri macam mana contoh yang mereka buat. Di negeri Kelantan, di negeri Kedah, dan negeri Terengganu. Sebab itu saya beri amaran beberapa hari yang lepas. Sampai sekarang, di saat beria-ia nak rampas negeri Selangor ni, yang katalah kita ni tak bagus, kita ni lemah, kita ni lembab, kan? Mereka pun tak ada lagi plan nak buat apa kalau di negeri ni. Yang dia ada, cuba untuk memburukkan. Dan makin hari, makin lama, dia alih tiang gol. Tahu alih tiang gol, tuan-tuan? Dia tukar target. 2-3 minggu lepas, mungkin Azmin, kawan Sulaiman lama, Azmin, sama-sama pergi haji. Kawan saya lama juga. Tapi kat Dewan dulu dia garang tu. Nanti kita sebut lagi sekali. Dia sebut Selangor makin mundur. Selangor makin lemah ekonominya. Saya tak banyak, saya keluarkan 2 graf saja. Graf pertama adalah graf berkenaan dengan pencapaian pelaburan. Yang kedua, saya keluarkan graf tentang reserve negeri Selangor. Dan kebetulan, Jabatan Statistik keluar pula data terkini tahun 2022. Rupa-rupanya selama tahun penggal ke-13 yang lepas, maknanya daripada tahun 2014 sampai 2018, Azmin membebel seluruh negeri Selangor, datang jumpa orang Tanjung Karang, jumpa orang Sabak Bernam, jumpa orang Sungai Burung. 1/4 daripada ekonomi negeri ini adalah di Selangor. Kitalah gedung ekonomi. Rupa-rupanya paling tinggi dia dapat capai. Itu pun tahun 2018. 2018 tu, setengah tahun tu saya dah jadi Menteri Besar dah. Berapa sumbangannya? 23.7. Dia jadi Menteri Besar berapa? 22.7 ke 22.3. 3 tahun dia jadi Menteri Besar, peningkatannya 0.1, 0.2. Lebih sikitlah 0.6. Tak sampai 24% pun. Bila kali pertama sampai 24%? Sebab tu saya kecewa lah kata belajar matematik. Tapi nombor keliru. Sebab dia memang suka kelirukan orang. Otaknya kabur, matanya kabur, gambar dia pun kabur. Masalah ni tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, bila kita jaga negeri, kita jagalah dengan amanah. Kita nak pastikan jangan tunjuk belagak. Yang penting kita jaga negeri. Saya tunjukkan naik 25.5. Masa pelaburan dia keluar aja daripada 6. Ini Ahli Parlimen Barisan Nasional sebut. Masa tu Nazari kata saya sebut. Tahun 2015 hanya 5 bilion. 2017 hanya 7 bilion. Alhamdulillah, tahun 2018 naik meningkat jadi 18 bilion. 2019 naik meningkat jadi ataupun turun sikit cuma 17 bilion. 10 bilion lebih daripada masa Azmin jadi Menteri Besar Negeri Selangor. Jadi apa terjadi? Sekarang ni dia dah alih gol pula. Alih gol macam mana? Yalah Selangor majulah sebab dia duduk sebelah Kuala Lumpur. Yang sebut ni Sanusi. Sebab apa? Sebab bila Azmin sebut ramai orang tak percaya. Dah. Jadi dia panggillah Sanusi. Saya tanya balik, negeri hang sebelah Penang tu hang buat apa? Sampai sekarang dia tak berjawab. Dia bergolek, berpusing. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak challenge pasal angka, nak lawan tentang nombor, tentang data, statistik, hujah, dia ni tak ada apa-apa dah. Sebab itu dia berkelik, berkolak, berpusing, tukar alih gol. Dulu dia kata kita mundur, kita tunjuk bukti. Oh tak apalah, kamu mundur bukan sebab kamu buat. Amir cuma cuci tangan saja. Dia ingat kita ni Menteri Besar tidur apa? Kalau kita hanya cuci tangan ataupun tak buat kerja apa-apa, kita tak sampai 25.5%. Peningkatan sampai 0.7%. Dari 10 tahun daripada zaman Tan Sri, sampailah saya, ini peningkatan paling besar dalam tempoh 15 tahun yang dibawa oleh pentadbiran Kerajaan Perpaduan di negeri Selangor.
Adakah paling tinggi? Tidak. Zaman Barisan Nasional paling tinggi. Naik 1% pernah, naik 0.9% paling pernah. Ini saya cakap betul data angka ni. Sebab kita ni jujur nak bagi tahu. Dia dah tak boleh dia berpusing-pusing. Bila dah tak boleh nak berpusing-pusing, dia kutuk pula kita punya peribadi. Semalam ceramah. Apa ni Amir? Menteri besar tak cukup inci. Saya tak ada masalah, tak cukup inci pun anak aku 6 lah Sanusi. Cuba saya tanya balik. Kan? Sanusi, hang ni kalau nak kutuk aku pun hang tengoklah timbalan presiden hang. Sama tinggi dengan aku pun. Kalau nak rampas timbalan presiden, janganlah nak kutuk aku jadi bahan. Saya tak sanggup nak kutuk Tuan Ibrahim Tuan Mat ni. Kan? Kami ceramah lama, tak pernah aku panggil Tuan Ibrahim Tuan Mat hang pendek daripada aku, tak ada lah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bila dah tak ada hujah, dia gunalah benda-benda macam ni. Berpusing sana, berpusing sini. Tengok macam mana kritikan pada PM. Dia tak nak boleh hujah lawan. PM pakai capal, dia bising. PM pakai samping dekat dalam, dia bising. Kan? PM jumpa student, dia bising. PM pergi sembahyang masjid pun dia bising. Pergi sembahyang Jumaat. Ni, hari Jumaat ni PM nak turun gombak. Hang kalau tak nak sembahyang Jumaat, jangan buat alasan tak nak datang. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Sebab itu, mereka ini kalau nak cerita pasal data, pasal angka, nak cerita pasal pengalaman, mari kita tengok pengalaman kita selama 18 bulan. Semasa Tan Sri Mahyudin jadi Perdana Menteri, masa Azmin jadi Menteri Kanan. Negeri ini huru-hara, hara-huru, tuan-tuan. Huru-hara, lintang pukang. Ingat, ada arahan. 1 hari, 2 hari sebelum hari raya, lori tak boleh keluar. Tak sampai petang, Menteri Miti kata boleh keluar. Orang kata PKP kejap, kilang jangan operasi, buka lagi kilang. Tuan-tuan ingat, kita dah sedikit pulih selepas berapa bulan. Masa tu semua orang menangis tengok Mahyudin baca doa. Dia instigate buat pilihan raya negeri Sabah. Ingat, kes meningkat selepas pilihan raya negeri Sabah. 37,000 nyawa terkorban. Kes sampai puluh-puluh ribu. Dah dapat amaran seperti itu, tak pernah insaf, tak pernah munasabah, nak terus pecahkan rakyat. Orang Tanjung Karang kena lawan dan tolak orang-orang macam ni. Tuan-tuan, bila kita sebut macam mana nyaya, sampai 1,000 orang, 100 orang gantung bendera putih, di Sabah sampai ada nak buat demo, di banyak tempat ada orang yang sakit mental, bunuh diri. Inilah rekod paling cemerlang yang dia ada. Yang orang puji bila? 3 bulan, 6 bulan pertama. Lepas tu, tombang. Lepas tu, tergolek. Sebab apa? Sebab mereka ini diuji dengan rakyat, dengan pilihan raya, dengan undi, tak pernah betul, tak pernah berjaya. Pilihan raya baru ni, Lokman tanya, siapa nafikan dengan Cikgu Bat? Tak dapat dinafikan, tak dapat dibetulkan. Buktinya mereka 74 kerusi. Pakatan Harapan 82 kerusi. BN 30 kerusi. 1 kerusi. Warisan berapa? 5-6 kerusi. KDM ada 2 ke 1 kerusi. Jadi tak ada kerajaan. Yang di-Pertuan Agong kata dah lama tunggu. Walaupun dia cakap dah cukup jumlah, dah cukup jumlah, dah cukup jumlah. Tak cukup-cukup. Sebab apa? Sebab kerja dia nak curi orang. Nak pecahkan parti orang. Masa dalam Pakatan Harapan dulu, ni dia. Jadi Menteri Ekonomi. Saya nak bagi tahu, Menteri Ekonomi. Dia kalau dia selalu cakap, lembab. Masa jadi Menteri Ekonomi, Azmin hampir tak ada buat post kabinet meeting. Hampir tak ada. Pegawai dia bagi tahu. Saya juga nak bagi tahu. Ada seorang pegawai kanan dia. Sebaik kita menang, saya pergi Indonesia, dia ada di Indonesia. Dia sebut apa? Minta maaf lah YB. Dulu kita nak support negeri Selangor untuk aerospace. Tapi menteri bagi amaran, jangan sungguh-sungguh.
orang yang khianat dengan negeri Selangor sebab niat politik ni jangan benarkan lagi duduk, pastikan dia kalah, pastikan Perikatan Nasional kalah. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh beza. Boleh lawan hujah. Tapi dengki, hati busuk. Sebab apa? Sebab dia rasa dia kemaruk nak jadi timbalan Perdana Menteri. Hari-hari pingin nak jadi timbalan Perdana Menteri. Datuk tak tahu jadi Muhyiddin mainkan dia. Ada 4 menteri kanan. Bertukar-tukar pula pejabat timbalan Perdana Menteri. Bertukar-bertukar. Kertas share sama-sama. Komputer share sama-sama. Dia TPM tepi, tuan-tuan. TPM tepi. Sebab itu, saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Sebab itu kemaruk dia sekarang ni luar biasa. Kemaruk. Dia tak boleh tengok dah. PH dengan BN bersama, dengan warisan bersama, dengan GPS bersama, dengan GRS bersama, dengan KDM bersama-sama. Dia tak boleh tengok. Dulu kita ajak sama-sama, dia tak nak. Tak nak, kamu duduk tepi. Saya nak ingatkan balik. Sebab sebaik pertimbangan-pertimbangan menteri nak buat, kena ingat kawan-kawan kita daripada Barisan Nasional. Apa keputusan awal Barisan Nasional dan juga UMNO? UMNO, Barisan Nasional nak duduk tepi masa tu. Betul? 30 orang kata, 30 ni tak nak duduk bentuk kerajaan. PH dengan PN bincanglah. Dia tak nak, dia sombong. Sebab dia tengah korek pintu belakang BN dengan UMNO nak curi wakil-wakil rakyat. UMNO dan Barisan Nasional. Dulu dalam PH, dia tak buat kerja dia nak hasut 2-3 orang, lari nak tinggalkan parti, rosakkan parti yang dia bangun dan dibinakan sendiri. Jadi tuan-tuan, orang macam ni niat dia peribadi sangat. Yang semua berkumpul semua tu. Kalau ni betul lah, saya ni dengan Ibrahim Ali ni banyak benda saya tak setuju. Sebab Ibrahim Ali lah. Tapi Ibrahim Ali kata, parti yang paling banyak katak sekali ni parti bersatu lah dia kata. Daripada UMNO dia lompat, daripada PH dia lompat. Kan? Dia buat apa? Dia nak buat apa? Tak ada apa. Dia nak ulang bersih. Bersih. Baru 1-2 kita kutip. Baru 1-2. Baru 1-2. Dah tu dia kata, oh ini semua dendam politik. Bersih sangat. Stabil. Tak pernah stabil. Mana bersih, mana stabil. PAS jangan tuan-tuan cakap lah. PAS ni ikut dan je. Dulu masa dengan PH, inilah sahabat kita. Islam ini akhirnya adalah keadilan. Itu masa dia nak ujar. Masa dia dengan UMNO, maka bersatulah dengan tali Allah. Kata dia, ikut ujah dia. Sekarang, dia nak ujah apa lagi? Tak ada ujah. Terpusing-pusing. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah. Kita dah lalui peristiwa yang sangat menggelisahkan. Kita beza tak? Beza saya dengan Datuk Sulaiman berapa kali bertekak lah kat Parlimen. Dekat dalam Dewan Negeri dulu. Kan? Saya dengan Lokman, berapa kali saya sindir dia, dia sindir saya balik. Kan? Berapa kali? Tapi saat ini, kita perlu duduk sama-sama. Yang tak nak duduk, duduk tepi lah. Tapi yang duduk kat duduk tepi ni tak ada benda lain, kerja dia. Bila nak berpos, nak pilihan raya negeri, oh jangan takut, kita menang negeri Selangor, Anwar Ibrahim jatuh, kita tukar kerajaan. Orang-orang ni ketagih, tuan-tuan. Ketagih. Ketagih jatuhkan orang. Bukan nak jatuh, nak bangunkan negeri. Ketagih nak jatuhkan orang. Kamu dapat negeri Selangor, maknanya kamu nak jatuhkan kerajaan pusat, maknanya apa? Kamu nak sabotaj ekonomi. Takkan nak sabotaj ekonomi? Saya dulu, walaupun beza dengan Datuk Ismail Sabri, Perdana Menteri. Kan, dengan Tan Sri Mahyudin, saya pesan dengan penjawat-penjawat awam. Kita tak boleh fail. Kalau kita fail, negara akan terkesan. Alhamdulillah, masa PKP, ekonomi kita negatif 5.6. Selangor kekal bertahan, negatif je kurang. Tahun lepas, kita punya growth kita 11%. Berbanding dengan federal cuma 8.7%. Ini cara kita lihat negeri dan fikirkan negara kita. Kerana ini tanah air kita. Kerana ini tempat lahir kita sama-sama. Dia dah tak ada apa-apa tuan-tuan, dah tak ada guna, dia pusing-pusing-pusing nak kutuk saya pun saya tak peduli. Lantak hang lah, hang kata aku pendek pun, hang tu macam besar sangat. Kan? Kan? Saya nak bagi tahu sampai semalam terlepas Sanusi. Dia kata Sultan Kedah ada susur galurnya sampai sekarang.
Ingat Susan Selangor ni tak ada susu galung. Ni kat daerah Kuala Selangor ni. Ini punca asal muasal kesultanan dan kerajaan negeri Selangor yang berdaulat. Yang syok tu bekas pimpin UMNO yang duduk situ pun ikut tepuk tangan. Tak terasa ke di hati dia. Ni yang duduk hasut ni. Jangan undi BN, jangan undi PH ni. Bekas pimpinan UMNO. Orang sini, orang sini. Kan? Siapa nama dia? Kan? Dia kawan baik Sulaiman lah. Dulu. Tak terasa dia, tak terasa. Sebab apa? Sebab dia punya dendam, tak dapat jadi calon. Sebab dia mungkin terlepas, tak dapat jadi calon. Tak masalah. Kalau macam tu, reda je lah. Saya pernah jumpa dia. Saya jumpa dia, dia pernah cakap dengan saya, Amir, aku ni bila dapat Tan Sri, aku ingat aku ni nak bersara dah. Ni dah bagi peluang bersara-bersara lah. Ini duk pusing lagi nak buat apa. Suka hatilah nak buat apa pun. Tapi tak terasa ke Sanusi cakap macam tu. Dia kutuk lagi. Menteri besar apa ni, tak jadilah Sultan Selangor lantik menteri besar cikai macam ni. Kutuk orang sampai, nak kutuk aku boleh lah. Itu pun dah tak ada manner lah. Dah tak ada decorum maksudnya, dah tak ada hormat, tak ada adab. Ni dengan Sultan pun dia tak beradab. Tuan-tuan, ini bukan asing. Kita tengok masa pelaksanaan darurat. Apa dia buat? Dia melepasi, melanggari sebelum daripada titah Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Lihat apabila dulu Yang Maha Mulia Pertuan Agong kata, why not you bersatu, buat unity government. Dia tak tunggu besok, tak tunggu buat mesyuarat esok. Petang tu depan rumah, semua ada berbaris. Dengan penuh bangga, ini kami tolak kerajaan perpaduan. Orang macam ni, yang kata pejuang Melayu, orang macam ni kata nak mempertahankan nasib Melayu. Tuan-tuan, hati dia tu bukan kat situ. Hatinya dia nak tengok menteri besar. Dia nak tengok esko kerajaan negeri. Dia tengah meleleh air liur dia, tengok reserve naik. Dulu aku dah habiskan, macam mana boleh naik ni? Aku nak habiskan balik. Sesedara orang macam ni tak boleh kita bagi ruang, tuan-tuan. Ini nasib kita. Ada orang mungkin tanya, ini Melayu tercabar. Tercabar apa? Tuan-tuan, dalam tempoh sebulan yang lepas, kita negeri Selangor baru luluskan. Peruntukan berapa? Dekat 6 juta ringgit Malaysia. Bantu siapa? Bantu petani-petani. Berapa ramai? 9,000 petani pesawah daripada daerah Hulu Selangor sampai Sabak Bernam. Saya dengan Datuk Samsudin Ilyas baru ni discuss, rupa-rupanya dengan sumbangan dan juga duit raya yang diberikan oleh Perdana Menteri sebelum Hari Raya, menjelang bulan Ogos ini atau menjelang bulan Jun sebelum Raya Haji baru ni, RM900 diberikan kepada 9,000 petani, 80%, 90% orang Melayu, kerana kita tahu ini yang harus kita pertahankan, ini yang harus kita jaga bersama-sama. Ada pula nanti dia kata cahaya Islam dah berkurangan. Macam dia seorang boleh Islam. Orang-orang ni jenis suka langgar perintah dan titah. Orang dah kata dah, jangan berpolitik dalam masjid. Nak berpolitik boleh, tapi janganlah hukum orang kalau tak ikut kamu. Datuk Lokman sebut tadi, ya, Datuk Lokman sebut tadi. Kalau tak ikut kita, bukan Islam. Tak ikut kita, musuh Islam. Cuba tanya, apa yang Selangor buat yang kata musuh Islam? Saya panggil Dr. Syekh Ali Jumaah, bekas Mufti Agung Negeri Mesir. Bulan berapa? Bulan 5. Bincang kitab Turah Al-Ghazali. Itu anti-Islam. Kita buat kitab Daurah Ihya Ulumuddin. Habis kat situ 9 hari? Tidak. Baru ni, Baba Ismail Sepanjang daripada petani Thailand datang ke negeri Selangor di Masjid Negeri. Jadikan Masjid Negeri sebagai tapak pengajian dan juga turas pengajian Islam di negeri Selangor. Kamu buat apa? Kamu ceramah. Kamu ceramah buat apa? Hasut orang. Takutkan orang. Buat fitnah. Fitnah macam-macam. Lepas fitnah, dah tak buat apa? Minta maaf. Tak cukup dengan bayar saman, minta maaf. Dah berapa kali saman? Banyak saman. Tak pernah malu. Tak pernah insaf. Tak pernah berubah. Tapi negeri ini negeri Selangor. Negeri yang punya pelbagai lapisan.
Ada orang Jawa macam Pak Ya, ada orang Banjar, ada orang Bugis, ada orang Cina, orang India. Kita kena pastikan negeri ini berada di landasan yang wasatiyah, yang adil, yang moderate. Sebab itu saya pertahankan gabungan ini. Daripada awal saya sebutkan. Kenapa? Ini bukan sebab siapa nak jadi PM. Bukan saja kita nak selamatkan kerajaan daripada hancur dan kacau bilau. Tetapi akhirnya bila saya lihat Barisan Nasional ke, Pakatan Harapan ke, kita tidak dalam landasan ekstrim. Kita di landasan pertengahan. Betul UMNO asasnya Parti Melayu, tapi UMNO juga yang buat perikatan dan kemudian menjadi Barisan Nasional, raikan pelbagai parti. Pernah satu masa Barisan Nasional ada 14 parti di bawahnya. Daripada Sabah, daripada Sarawak, Semenanjung. Pakatan Harapan. Memang ada 3-4 parti bersama dengan UKO sekarang. Tapi parti-partinya adalah parti pelbagai kaum. Parti keadilan. Kita tak pernah buang kepimpinan Melayu. Kita empower kepimpinan Melayu. Kita tunjulkan Melayu yang bermaruah macam mana. Bukan macam Hatuk. Asyik-asyik Melayu malas. Asyik-asyik Melayu malas. Yang tak malas siapa? Dia dengan Mukris. Macam mana? Asyik-asyik tak pernah taubat. Umur dah 98 lah, happy birthday tu. Sebab itu saudara dan tuan-tuan sekalian, kita ada masa berapa hari untuk tentukan masa depan. Selepas ini mereka akan datang lagi. Mungkin ada yang sedikit terpedaya ketika pilihan raya umum yang lepas. Yang memilih lawan, ini adalah kawasan teritori yang kuat dulu dengan UMNO dan Barisan Nasional. InsyaAllah dengan koalisi perpaduan ini, kita akan kerja sama-sama pertahankan kerusi-kerusi yang dimenangi oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, termasuk Sungai Burong, Sungai Panjang dan juga Sungai Aitawa di utara Selangor. Pastikan utara Selangor penyumbang kepada kerajaan perpaduan yang kita akan tubuhkan. Tuan-tuan, saya sebut ia bukan satu cabaran yang mudah, ia bukan satu tugas yang mudah sebab kita lawan sebahagiannya orang yang kita kenal. Sebab yang kita lawan bekas bos kita, sebab mungkin yang kita bertembung mungkin bekas kawan kita. Tapi ini demi untuk negara, tuan-tuan, demi untuk Pertiwi. Kita perlu pulihkan negeri kita sama-sama. Kita perlu selamatkan negeri kita sama-sama. Kita perlu selamatkan negara kita sama-sama. Ekonomi perlu kita perbetulkan. Harga barang kita perlu pastikan. Bekalan barangan kita perlu jaga. Dah ada peningkatan, dah ada hasil. Sudah, tetapi belum sempurna. Kalau kita bagi ruang pada mereka, dia nak jadikan Selangor ni tapak. Tapak nak buat apa? Nak rosakkan perpaduan yang ada di Putrajaya. Nak rosakkan kerajaan yang sedang hari-hari kerja keras pulihkan negara kita. Sebab itu orang Selangor, orang Tanjung Garam, orang Pematang, orang Sungai Burong yang ada datang pada hari ini, saya rayu dan saya minta ramai-ramai kerjasama. Kalau calon dia PH, kita kena bagi sokongan kepada Pakatan. Kalau calon dia Barisan Nasional, kita kena bagi siapa menang? Jadi itu je jawapan dia dan kita kena pastikan kita bekerja semua sebagai satu pasukan. Kita mencari kekuatan dan titik kekuatan yang perlu kita bina bersama-sama. Dan insya-Allah tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Ni hari ini saya nak bagi tahu sebab saya tengok PN ni makin lama makin banyak dia suka claim. Insya-Allah tuan-tuan, hari ini sampai hari ini, kalau dikata kerusi yang kita menang dengan majoriti mungkin ratus ribu ada yang puluh ribu ada. Kalau kata kita menang je, insya-Allah tuan-tuan, kita sudah di depan dengan 40 kerusi, termasuk kerusi-kerusi di bahagian utara Selangor. Saya tak tipu. InsyaAllah saya ada data. Tapi bukan masa kita nak tunjukkan. Tetapi tuan-tuan kena kerja keras untuk pastikan selamat. Terutama di Tanjung Karang. Terutama di Permatang. Terutama di Sungai Burong. Dan kalau ada masa sikit, tengok sikit kawan kita dekat utara sana lagi. Di Sabak, di Sungai Aitawa, di Sungai Panjang. Kita kena pastikan. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kestabilan, kemakmuran dan kesinambungan kejayaan yang telah kita bawa
daripada kita beri pada mereka yang tidak ada plan, tidak ada rancangan, tidak ada apa-apa usaha pun sebenarnya yang mereka nak majukan negeri. Yang mereka nak jadikan ialah memecah belahkan negara kita dan negeri kita. Tuan-tuan, kita teruskan apa yang telah kita capai di Permatang. Kita teruskan pada keputusan pilihan raya apa yang telah kita menangi di kawasan Sungai Burung. Insya-Allah kerajaan perpaduan kukuh Malaysia selamat. Kita terus hidup aman damai tanpa dikhianati oleh pengkhianat-pengkhianat ini. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kita. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diminta yang berhormat untuk kakak terbentang dijemput Tuan Haji Yahya Syari untuk bersama-sama